yang masa tak ada kerja ni, dia ada bagi satu skim sangkutan latihan. Dia boleh masuk ke mana-mana jabatan yang ditawarkan untuk dia mengikuti latihan lah. Maknanya kalau mungkin bagus lah, dia akan panggil offer untuk kontrak dan sebagainya. Jadi masa tu saya minta saya dapat masuk di bahagian keselamatan negara bang. Kalau abang tahu BKN. Masa tu BKN ni bahagian keselamatan negara, masa tu dia ada satu bahagian di daerah-daerah ni, dia ada bahagian keselamatan negara. Dan ketika itu dia ada juga ADK. Masa tu ADK, Agensi Dadah Kebangsaan. Masa tu ADK, sekarang baru AADK. Jadi kalau dulu kita sebut ADK, Agensi Dadah Kebangsaan, seolah-olah macam agensi dadah betul lah. Jadi sekarang ni kita tak guna ADK lah, dia guna AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Mana dia ada anti dadah kebangsaan. Okey, kebetulan masa tu pengalaman saya sikit lah, nak kena gambar banyak, cuma nak cerita. Kebetulan pejabat BKN yang saya duduk tu, yang tempat saya masuk skim sangkutan latihan ni, dia bersebelah dengan ADK punya pejabat. Okey, jadi saya first bila saya masuk di BKN tu, ada satu perkara yang memang saya jadi terfikir, yang satu soalan yang tak terjawab. Apa dia? Sebab bahagian keselamatan negara ni dia tak ramai. Dia masa dalam tu dia ada seorang ADO duduk dalam tu. Kemudian adalah meja kerani, lepas tu ada satu meja saya duduk situ. Tapi persoalan yang timbul pada saya, kata, kenapa banyak sangat pansikat? Masa tu pakai pansikat. Kita pakai tampering lagi, pakai pansikat. So tengok banyak pansikat sampai dekat dengan beratus pansikat. Saya kata apa hal ni, kata ramai pejabat kecil staf ramai kata. Rupa-rupanya orang-orang yang terlibat dengan dadah ni, kan dia ada dipanggil pengawasan dia tu, dalam masa sebulan sekali dia akan datang untuk laporkan diri lah. Jadi biasanya pegawai ni biasa tak ada, yang bahagian agensi dadah kebangsaan pun ADK masa tu pun tak ada. Jadi saya lah di antara orang yang dipertanggungjawabkan untuk orang kata bila ada yang datang, saya lah kena ambil laporan dia. Jadi masa tu saya pun buat satu kajian benda fresh bang, belajar universiti. Biasalah dia semangat mengkaji banyak lagi. Jadi apa yang saya buat bang, daripada ramai-ramai saya tengok lelaki ada, perempuan ada, orang muda ada, orang tua ada, yang kita anggap orang yang berpendidikan pun ada, orang yang agama pun ada, orang yang tak ada agama pun ada belaka yang terlibat dengan dadah ni. Jadi bila saya duduk dekat dengan meja tu, saya pun duduklah belagak lah bang, duduk kat meja pegawai. Kursi besar, bersila bang, tak duduk kat bawah, bersila atas kursi. Bila bersila atas kursi, saya ada dua soalan je bang. Setiap orang yang hadir pada saya ada dua soalan je saya akan tanya. Soalan yang pertama saya akan tanya dia, dadah jenis apa yang dihisap. Masa tu memanglah, masa tu yang adanya ganja ni normal biasa. Kemudian yang zaman tu pun paling kuat pun dua bang, heroin dengan kokain. Tak ada heroin dengan kokain zaman tu. Tak ada nak dengan syabu ni tak jumpa lagi. 25 tahun kebelakangan. Ya, nak cerita ais tak ada masa tu. Bila saya tanya ke dia, isap dah apa, dia kata heroin. Ini dah apa? Saya kokain dia kata. Mana biasa tu je lah, ganja, heroin, kokain. Lepas tu saya pun khabar ke dia. Itu soalan pertama saya tanya dia. Okey, itu jenis dadah. Yang keduanya saya akan tanya pada dia pula, soalan yang saya buat satu kajian lah, soal sidik saya yang saya pakai sampai hari ni. Saya tanya kedua, kamu semayang tak? Itu soalan saya. Boleh rata bang, kata 95% yang saya jumpa tu adalah orang yang tak semayang. Jadi saya khabar ke dia, ginilah kata, kalau akak tak semayang, saya tak pelik bang kalau abang isap dadah. Saya kata dia, abang bunuh orang pun saya tak heran kalau abang boleh, kalau abang tinggal solat, jangan kata abang isap dadah, bahkan abang boleh buat satu benda yang lebih pada tu lagi bang. Sebab semayang ni, saya kata dia, semayang ni Allah Ta'ala perintah bang, tapi kerana dadah abang boleh tinggal semayang. Dan tak mustahil abang boleh buat satu benda yang lebih pada itu. Macam hari ni saya tengok betul bang, macam di tempat saya di Pahang, banyak dah kes-kes yang kita tengok orang yang dadah sampai tak dah boleh membunuh ni. Yang boleh bunuh mak ayah, boleh membunuh datuk nenek, boleh bunuh anak dan sebagainya lah. Jadi saya pun jadi saya tengok, saya belajar sesuatu lah daripada dia orang. Sebab tu bila saya pergi program dengan AADK ke, saya pergi dengan program pemulihan, saya kata vaksin yang paling utama untuk kamu berubah, pertama adalah kamu menjaga solat. Itu yang pertama. Maknanya kalau solat kamu tak boleh nak jaga, ceritalah motivasi macam mana pun, makanlah ubat macam mana sekalipun, bila hati kamu tak ada orang kata perisai, dia akan jadi seolah-olah dia akan jadi macam rapuh lah. Mungkin insaf sekejap lah. Macam saya antara tugas saya dalam masyarakat, saya murah jenazah antaranya lah.
Jadi kadang-kadang antara perkara yang saya pelik bila urus jenazah ni, kadang-kadang kita mandi jenazah kan, insaf bang. Kita insaf sangat, Allah matilah dia, lepas ni aku mati pula. Lepas tu kita duduk kubur ni korang, kita duduk talqin korang. Balik rumah dah lah bang, dalam sehari, kadang-kadang mungkin tak sampai sehari dia punya insaf tu sekejap. Dia lepas pada tu kan, dia mulalah dia lupa dah. Sebab tu saya kata dia punya vaksin paling utama adalah bersihnya hati tu. Kalau hati kita, panggillah motivasi macam mana pun, orang mungkin boleh beri pada kita bang, tapi ibarat kita kata macam power bank dah, tahu abang tak? Macam power bank, bila habis memang dia perlu di charge. Charge mungkin boleh penuh, tapi kalau power bank tu sendiri yang dah orang kata dah condemn bang, dia sekejap je dia boleh simpan. Jadi yang penting kita kena betulkan kita punya power supply dah untuk simpan benda tu, baru kita rasa kita okey, maknanya maksudnya sebelum daripada Syabu, jadi 25 tahun yang lalu lah, maknanya tuan dah pernah ada pendedahan tentang isu masalah drug. Ya. Alright. Masa tu lama tengok, kalau kita dulu, kalau kita ada pameran, betul tak? Pameran tu itulah barang-barang kita bawa, mana ada barang-barang yang lain pun. Habis kalau ganja tu dia tunjuk dia punya dapur dia tu bang. Dia tunjuk ini dia punya dapur operate macam ni lah. Jadi tuan bekerja dengan ADK ke dengan siapa? Saya tidak bekerja dengan ADK. Masa tu saya tak kekal dengan dia orang lah. Cuma untuk sekian sangkutan latar, tapi masih lagi orang kata kalau kebetulan lah ada program terlibat cara begitulah. Boleh kita ambil seketika lebih kurang 3 minit lebih untuk saya belanja tuan lagu yang saya buat tentang dadah? Boleh bang, silakan bang. Okey, lepas tu nanti kita start. Saya bagi bismillah. Ada. Okey, ni lagu pertama saya tentang dadah. Abang cerita sendiri ke? Ya, saya cerita. Alright. Okey, bang. Tajuk lagu ni, tajuk dia Perangkap Fitnah. Okey, tadi ada tanya saya tu, Aiman tanya siapa penyanyi. Penyanyi dia Razi Rahman, artis lama, saya pakai artis lama, yang nyanyi lagu Rembulan Kesiangan. Razi Rahman. Okey, ada kat YouTube, ada type, ada dalam Juk ada lagu ni. Tajuk dia Perangkap Fitnah. Walaupun dalam lirik tu tak ada perkataan perangkap fitnah, tapi tajuk dia Perangkap Fitnah. Baik. Dalam lagu ni saya sedang menceritakan tentang situasi yang berlaku kepada masyarakat dan juga pesakit. Kita sedia maklum, cakna tentang drug ni dah melebihi 38 tahun. Okey, 38 tahun kita cerita tentang bak dadah. Dan selama ni kita banyak menuduh daripada kita berbincang tentang isu dadah. Kita banyak menduduh bincang. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah mudah-mudahan perkongsian ni boleh ni. Ini daripada hati ke hati saya bawa kepada masyarakat. Benda yang paling penting untuk mengatasi masalah dadah adalah kita kena betulkan mindset pemikiran masyarakat. Sebab apa? Pemikiran masyarakat telah ditakut-takutkan dengan isu drug. Satu lagi, kita tengok kat sini, Allahumma salli ala Muhammad. Dia orang yang terlibat ni, kita pun memang declare dia pesakit, betul? Ya, pesakit. Ada tak orang kecing manis kena hukum sebat? Tak ada. Ada tak orang yang darah tinggi kena hukum penjara sebab penyakit dia? Okey. Kenapa pesakit yang berbentuk macam ni dikenakan hukuman seperti penjenayah? Okey, itu cuma soalan lah. Dan kita tak boleh nak petikaikan tentang undang-undang. Boleh jadi tidak ada peguam yang tahu poin apa yang perlu kita persoalkan. Kan? Sebab undang-undang hanya boleh dijawab dengan undang-undang. Betul. Ya, undang-undang hanya boleh jawab undang. Okey, kita tak tepi kat situ. Kemudian arus perdana, masyarakat ni telah dididik untuk buat orang takut dengan pesakit ni. Sebab apa?
diorang ni dianggap macam penjenayah. Okey. Dan diorang juga dianggap keruntuhan akhlak. Sedangkan dia cuma pesakit. Jika diorang kata dia bukan penjenayah, dia orang pesakit, kenapa ada roh jenayah di situ? Apa dia roh jenayah dia? Yang tadi lah, penjara, sebat, kena jamin, denda, apa semua. Kenapa mereka ni tidak terus dirawat? Kenapa mesti ada hukuman? Sehingga kan ada sampai peringkat kalau 3 dalam 1 tahun 3 kali dia orang kantoi urin, dia boleh kena sampai 3 sebatan macam tu. Apa kata kita kenakan sebatan ni kepada pesakit gout? Baik tak, Mas? Okey. Jadi inilah yang kita kata membuatkan orang bertambah takut dengan pesakit, dan pesakit sukar untuk mendapat tempat untuk dia nak mengadu apa isu dia, apa problem dia. Dan benda ni membuatkan ahli keluarga pun, daripada dia kenal anak dia, jadi dia tak kenal. Padahal itu anak dia. Dia tahu dia membesarkan anak dia. Tiba-tiba satu masa anak dia terlibat dengan dadah, dan dia mula takut dengan anak dia sebab anak dia dah dicop sebagai penagih dadah. Yang menakutkan. Kecuali ibu-ibu yang dia ada kekuatan lah, kekuatan di sudut kasih sayang, cinta. Begitu juga para isteri-isteri. Kekuatan-kekuatan ni lah membuatkan dia orang masih lagi bertahan walaupun dia orang tak tahu macam mana nak tangani isu ni. Okey, itu satu bab. Itu masyarakat. Kemudian saya nak tanya tuan, andai kata kita buat kek tak jadi, adakah kita guna teknik yang sama untuk kita buat kek tu? Bisa tak jadi buat teknik lain lah pula. Mesti kita buat teknik lain. Betul. Kenapa masalah dadah ni 38 tahun teknik tak pernah berubah? Adakah pesakit tak nak berubah, ataupun kita yang tak nak berubah? Okey, cantik. Kenapa kita tak ubah benda yang kita tahu benda tu memang kita dah buat dah 38 tahun tak jadi, dan kemudian kita meletakkan kesalahan kepada pesakit? Adakah itu adil? Contoh, andai kata kita hantar anak kita belajar dengan cikgu ni. Cikgu ni mengajar 38 tahun dan dia langsung tak boleh tunjuk result pencapaian. Tapi cikgu ni setiap kali anak murid dia gagal, dia akan kata anak murid dia tidak bersungguh-sungguh belajar. Adakah tuan akan hantar anak murid ni kepada cikgu yang ni dan percaya kata-kata cikgu ni? Hanya sekadar dia ada tie, dia ada name tag, dan dia duduk di sekolah, dan bolehkah tuan percaya dengan kata-kata cikgu ni? Dan layak tak cikgu ni kata anak murid ni tak nak belajar sungguh-sungguh? Betul, tak boleh lah. Tak boleh. So sekarang apa yang berlaku? Tuduhan demi tuduhan kepada pesakit. Pesakit tak bersedia berubah, tak nak berubah. Sedangkan dia sendiri tak boleh tunjuk result. Kita berbalik kepada apa masa kita bagi dekat you, dana yang kita bagi dekat you. Okey, dana yang diperlukan diberi setiap tahun melibatkan lebih 1 bilion 2018 ke bawah. 1,000 juta setiap tahun ni. Adakah standard hasil yang macam ni dipersembahkan kepada kita? Hanya mengatakan, contohnya kita kata kita upah nelayan. Okey, nelayan, you dah berapa lama tangkap ikan? Oh, kita dah tangkap ikan 38 tahun. You pernah dapat ikan? Oh, ia bergantung kepada laut, dia bergantung pada cuaca, bergantung kepada suasana semasa dah. Kita cuma tanya, you pernah dapat ikan ke tak? Jika you pernah dapat ikan, you tunjuk mana ikan tu. Contoh dia, boleh jadi you boleh tunjuk video, you boleh tunjuk you pernah dapat ikan, kan? Tunjuk dekat kita. You tak perlu bagi tahu 38 tahun ni hanya masalah tokan banyak, hanya masalah
dadah ni tak putus apa semua, ada dalam pasaran. Ini menjadi alasan kita. Kalau macam tu, kita semua boleh bagi alasan lah kenapa kita buat dosa. Sebab syaitan masih lagi menggoda kita. Boleh tak kita pakai alasan tu dan kita tak dikira dosa? Boleh bagi alasan tu, boleh? Tak boleh. Tengok tak boleh. Mana boleh? Token buat kerja dia, pembekal buat kerja dia, dia kejayaan dia macam tu. Dan kita tak sepatutnya jadikan dia untuk alasan kenapa kita tak berjaya laksanakan tugas kita. Tak sepatutnya kita jadikan dia orang untuk alasan kenapa kita fail. Nampak? Jadi kita kena berubah mencari solusi. Selama ni kita hanya menuduh dia orang tak nak berubah, dia orang tak nak berubah. Tuan rasa adil tak dengan tempoh 38 tahun hanya boleh bagi jawapan pesakit tak nak berubah? Betul lah. Okay, that's why saya bagi satu lagi lagu saya untuk isu ni. Saya lepas ni kita bincang insyaAllah. Lepas ni kita bincang kan. Alright. So saya belanja tuan. Ni satu, insyaAllah, mudah-mudahan. Sambil saya tengok YouTube abang ni. Ulangi perkara yang sama, pasti tiada bezanya. Itu yang dilakukan selama ni, selama 38 tahun. Sepatutnya kita ejaz lah. Kita ejaz macam tu, betul kan? Betul. Baik. Itu kita kata di sudut masyarakat, di sudut rawatan. Okey, dua benda yang kita kongsi tadi, masyarakat dan rawatan. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, baik. Tapi di sudut, apakah punca sebenarnya berlakunya, punca sebenarnya menyebabkan kes dadah ni tak sudah-sudah? Daripada mana punca dia? Tuan, saya nak tanya tuan. Anda kata tuan ni menega nasi lemak. Okey? Lepas tu dekat sekolah-sekolah bagi tahu tuan punya nasi berlemak wise tak sedap, jangan beli. Agak-agak apa jadi dengan produk nasi lemak tuan? Tak laku. Tuan rasa tak laku? Bukankah tuan dah terkenal sebab seluruh Malaysia cerita tentang nasi lemak tuan? Ya. Mesti ramai yang akan try. Setuju? Sebab haters telah memberi, dia dah bagi apa? Dia dah bagi promosi percuma. Marketing free. Marketing percuma haters. Sebab kita bisnes, kita cakap tentang marketing. Sebab jika tak ada orang marketkan benda ni, tak ada siapa teringin, tak ada siapa kenal. Malah benda ni juga sampai masuk di dalam buku-buku teks. Siap suruh budak lukis jarum suntik, lukis bentuk dadah, lukis benda tu. You lukiskan di dalam pemikiran anak-anak. Kemudian sampai masa budak-budak terjebak, mereka menyalahkan mak bapak dan budak-budak tu. Kononnya mak bapak tak tahu ajar. Mak bapak mereka tak pernah memperkenalkan dadah seperti mana sekolah perkenalkan. Hanya alasan awas di depan, selebihnya semua ajar cara guna. Setuju tuan? Kenapa mereka ini tidak bertanggungjawab? Sebenarnya mereka lah yang paling perlu bertanggungjawab apa yang mereka dah buat. Okey, itu satu bab. Dan yang seterusnya, kenapa pendedahan ni hanya berlaku di sekolah Melayu sahaja? Bila saya tanya cikgu-cikgu, dia kata nak bagi budak-budak tahu benda ni bahaya sekian-sekian. Yes, persoalan dia sebab ini arahan. Kenapa hanya sekolah Melayu sahaja ada pendedahan ni? Dan jangan salahkan kenapa Melayu ramai sadada. Sebab pendedahan ni tak berlaku dekat sekolah yang bukan Melayu.
Kenapa tak ada siapa cek benda ni? Satu, bijak pandai di mana? Benda ni sentiasa didendangkan kepada budak-budak daripada darjah 1 sampai darjah 6 sampai sekolah menengah. Kenapa dia orang tak fikir tentang minda di bawah para sedar ni berlaku? Promosi ni berlaku. Kenapa benda ni tak dibincangkan? Ya, macam tadi Aiman kata, guru-guru dapat arahan daripada kerajaan. It's okay. Jika itu arahan, kenapa hanya sekolah Melayu? Kenapa tak selaras? Selaras semua. Sekarang ni, masalah dadah ni betul-betul masalah mak bapak tak tahu ajak anak, ataupun budak-budak ni memang jahat nak cari dadah. Ataupun kita yang punca melariskan dadah, memperkenalkan dadah kepada masyarakat. Kenapa tak nak bertanggungjawab bab ni? Yang dia orang sibuk buat filem menakut-nakutkan orang tentang penagih dadah. Siapa yang batu api? Lepas tu cerita anak ni macam ni, anak ni macam ni. Sebab kita kena cari punca dia. Baik, yang seterusnya, mereka kata budak-budak ni awal-awal pun dah cari dadah. Umur 14, 13, 15 cari dadah. Saya pernah seorang bapak ni, beramai lah, tapi saya beritahu seorang ni. Bapak ni umur 60 lebih, anak dia 20 lebih, dan terlibat dadah pada usia 15 tahun. Masa dia cerita kat saya tentang anak dia sangat benci dengan anak bongsu dia ni. Sebab anak-anak lain semuanya berjaya jadi tokek-tokek, tapi seorang anak dia bongsu ni jadi penagih dadah. Okey tuan, kita sebagai saya bukanlah perawat lah, tapi saya lebih kepada share. Kita tak sepatutnya jadi batu api untuk buat kemarahan tu meluak-luak dan menakutkan mereka. Tapi pendekatan saya macam ni. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Dalam cerita dia tu, anak dia sangat jahat. Dan dia kita terlibat dadah ni daripada umur 15. Jahat lah. Ya. Memalukan dia anak ni. Kemudian saya tanya dia, Haji umur berapa? Umur saya, dia orang Terengganu, daripada Terengganu. Umur saya 60. Okey, umur 60. Jadi pengalaman banyak dah hidup ni, Haji. Adalah, lebih kurang sikit-sikit. Andai kata saya minta Haji pergi beli dadah, Haji tahu nak beli kat mana? Tak tahu Pak Ya, saya tak tahu nak cari dadah kat mana. Baik, anak Haji umur 60 tak tahu nak beli dadah kat mana. Okey. Haji rasa budak yang umur 15-16 tahun reti tak cari dadah? Dia tahulah kawan-kawan dia, saing-saing dia ajak tunjuk ni, dia ceritanya tu lah. Haji, saya ulang sekali lagi, Haji umur 60 tak tahu dekat mana nak beli dadah. Logik tak budak yang umur 15-16 reti cari dadah? Yalah, dia boleh cari kawan dia pergi. No, you kena faham soalan. You umur 60 yang banyak pengalaman perjalanan hidup. Haji sendiri tak tahu cari dadah. Agak-agak anak yang kecil ni, umur 15-16 ni, reti cari dadah. Dia baru dah ada perasan apa maksud saya. Tak tahu lah tu. Maknanya dadah tu cari anak Haji ke, ataupun anak Haji yang cari dadah? Of course lah ada orang yang bawa kat dia dan perkenalkan dekat dia dan membuatkan dia. Ada tak tuan, saja-saja orang nak cari dadah, duduk tak duduk, tiba-tiba jom try heroin, jom try syabu. Haji tahu tak, anak Haji ni budak yang tak tahu apa-apa telah terpedaya sebab dia budak, dia tak tahu apa pun. Orang bagi dia makan, ibarat macam kena minyak cenus, sekali calik dia tak boleh patah balik. Boleh tak Haji bersifat adil? Anak Haji teraniaya. Dah tahu dah kata dadah tu bahaya, kenapa duk cari dadah juga? Banyak orang kata itu, betul kan? Betul. Dadah siapa cipta?
Of course lah, puak-puak tu lah cipta. Ya. Bukan orang Islam cipta. Puak-puak Yahudi dia create dadah ni. Untuk apa? Untuk kita. Ya, It's okay. Memang dia buat tu untuk orang Islam, untuk rosakkan kita. Kemudian dia create cerita buat kita tak suka dengan orang kita. Dia ni ibarat senjata orang-orang kafir untuk rosakkan orang Islam. Dia ibarat macam peluru lah. Macam kita ni semua masyarakat dalam medan perang. Dalam medan perang kita tahu peluru tu bahaya, betul? Betul. Tiba-tiba saudara kita kena tembak dekat paha. Patut dia kata, dah hantar dah peluru tu bahaya, apa awak hantar menyorok? Awak yang hantar jaga diri yang. Patut tak kita cakap macam tu? Sepatutnya kita papah tolong dia, support dia. Sebelum titisan darah terakhir, sebelum mengembuskan nafas terakhir. Sepatutnya kita support dia, bukan kita hina dia. Itulah tak reti sangat. Dah tahu dadah tu bahaya, pasal apa dia pergi ambil juga? Korang tahu tak macam mana tokan-tokan ataupun pengaruh-pengaruh dia bawa dia bertubi-tubi. Kita jumpa orang MLM datang tiap-tiap hari pun kita fed up, lalah beli juga kopi dia, setuju? Betul ya? Apatah lagi yang macam ni, tambah-tambah yang terlibat tuan. Kalau tuan pernah duduk kat situ, yang terlibat bukan Samsin. Hak Samsin mana terlibat dengan dadah? Yang terlibat dengan dadah, yang ulat buku, yang belajar pandai apa semua, dia orang ni orang yang lemah lembut. Aku tak mau saat ni lagi ketagih lah. Tak apa ni sikit tak apa, sekali tak apa. Kena dia sekali dua tak apa, tak ketagih. Jangan kata tokan. Pihak yang kita sebut tadi pun dia cakap benda tu juga dalam pameran. Kena sekali dua tak apa, kalau kena banyak kali nanti kita tagih. Kita pula yang tolong bagi tahu. Sepatutnya nak heret siapa ke mahkamah? Patutkah heret mak bapak ni dengan budak-budak ni? Ataupun punca dia tadi? Ni ya, pembelaan kepada masyarakat tak ada. Jadi dia kata undang-undang dijawab dengan undang-undang. Punca dia macam tu, dia yang jadi macam tu. Okey tuan, dekat situ subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dia dengar tu, barulah dia rasa terdetik di hati dia, rasa simpati kepada anak. Bila dia rasa simpati, dia pun menangis. Allah Pak Yus, saya tak perasan benda ni Pak Yus. Kan haji seorang je macam tu. Ada ke tuan orang isap dadah penjenayah macam dalam TV? Saya nak tanya apa betul? Penjenayah, penjahat yang isap dadah hanya ada dalam TV saja, dalam cerita-cerita saja. Tanyalah warden mana pun, polis sak mana yang buat kerja, dia berkata budak-budak isap dadah, bukan ada masalah apa, dia masalah tu je. Betul. Kenapa kita create cerita ini, katakan perangkap fitnah? Kita fitnah mereka macam tu, membuatkan orang lain semua menjauhkan diri pada mereka. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan kita ni serba tak kena apa semua. Jadi matlamat kita buat kerja ni untuk apa? Ni saya punya, kita cakap ni by fakta. Betul. Kita cakap kita tak boleh cakap main tuduh apa semua. Sebab tu saya lebih kepada mendengar tentang apa masalah dia orang dan mula buat research. Pak Yus, saya ni, dia kata kalau saya tak dapat 20 hari saya tak boleh buang yang besar. Oh iya ke? Kalau dapat kat orang lain, hang berlakon, hang muhung, hang nak makan, hang cakap lah, orang biasa kata lagu tu. Saya dengar, oh macam tu. Lepas tu tanya orang lain, yang lain-lain, dia cerita benda yang sama. Takkan dia orang ni boleh cerita benda yang sama kalau benda tu tak betul? Kita lah, katalah kita, jika tak boleh buang air besar, agak-agak hilang dah tong gas tu. Hilang tong gas kat rumah. Sebab apa? Dia kena hajat, dia kena settle. Dah banyak hari tak boleh buang air besar. Ada yang sampai stroke, berbuih-buih bila tak dapat barang, jantungnya nak berhenti sebab tak dapat barang. That's why lepas dia kena benda tu, ni bukan masalah hati, ni masalah penyakit.
kematian tu, ketagihan tu, sehingga boleh mahu membunuh. Saya rasa tuan pernah tengok cerita India, cerita Tamil, yang cerita seorang polis ni, dia memang berentas kau-kau, dia tangkap semua pengedar-pengedar. Tahu apa jadi dekat masyarakat waktu tu? Habis yang bunuh diri lah apa semua sebab tak ada stok. Maksudnya dia nak tangani macam mana? Kita berbalik kepada problem asal dia apa? Racun yang masuk dalam badan dan mempengaruhi. Jadi apa yang kita uruskan racun ni? Saya nak tanya tuan, kita buat apa dengan racun dalam badan ni? Sepengetahuan tuan, apa yang pihak tertentu buat? Adakah hanya sekadar kurung, detox, atau masuk buat aktiviti-aktiviti macam tu? Detox, okey, apa yang dibuat? Saya tanya tuan. Tuan tahu ke tak tahu soalan ni? Saya tengok dia dua tu bang. Okey, dua. Okey. Sebab kita dalam yang kes dadah ni dia ada dua tu. Macam yang sebut tadi lah. Satu yang sudut pandang yang melihat dadah ni sebagai suatu penyakit. No. Kita tak sampai kot tu. Jadi isu racun tadi kan dadah. Point dia masuk dalamnya. Dan apa yang kita uruskan racun yang masuk tu? Apa yang kita buat? Sepatutnya racun ni dia kena keluarkan lah racun tu. So kita dah buat ke belum? Kita dah buat ke belum soalan tu? Sebiji ubat nak keluar daripada badan ambil masa lebih daripada 5 tahun. Dadah ni pure punya. Agak-agak dengan kurang daripada 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun boleh settle masalah. Tak settle. Dia kena balik kepada fitrah. Dan satu lagi, kenapa kita tak keluarkan benda tu? Sedangkan kita bila silap makan ubat pun gelangah ayat nyok lah, buat tu buat ni, buat macam-macam nak buang. Kenapa dekat penyakit dadah kita tak buat benda ni? Maksudnya solusi dia tu memang ada, cuma tak buat ya. Habis tu peruntukan yang 1 bilion 1,000 juta lebih setahun tu, saya tak bagi tahu 2019 ke atas. Okey tuan, dalam 6,000 orang dalam pusat-pusat serenti, satu kepala kos RM38,530. Setuju tuan? Tuan boleh pergi tengok dekat Google, senang Google dia sekarang. Kos satu kepala itu 2018 ke bawah, bukan 19 ke atas. Satu kepala RM38,530. Jika dikirakan tuan, 1 bilion atau nak diuruskan untuk 6,000 orang, agak-agak berapa bintang hotel mereka boleh duduk. Tak apa, itu korang punya pasal. Tapi cerita dia, kenapa tidak diberi tawarkan racun-racun tu dengan, kenapa kita perlu tambah pula lagi masalah, iaitu bagi sintetik. Kalau bang kita tengok ni rekod ni, kalau tahun 2 tahun lepas lah, tahun 2020 di Dewan Rakyat ni disebut, dia kata rawatan pemulihan bagi seorang penagih 12,775. Mana jumlah yang besar lah. Tak, dia tak cukup besar. Ada lagi. Tak besar lagi. 2019 punya, tuan tengok dekat situ, kos satu hari 3,500 sekarang. Sehari Sehari. Tuan type je, ada dekat Malaysia kini. Jangan banyak main duit kalau tak ada hasil. Ini duit rakyat dicairkan untuk satu benda yang just sembang saja. Bang, sedap kita berbincang ni. Ini santai-santai dulu ni. Santai. Ni maksudnya bila kita sebab tak ramai view, okey. Apa gitu bang? Okey, satu lagi yang penting tadi, tuan nampak benda ni. Dia ni benda ni. Problem orang yang terlibat dengan drug ni, dia masalah dia apa sebenarnya? Dia problem dia imunisasi saja. Betul. Badan dia, imunisasi dia daripada hak asal tukar kepada dadah tu. Imunisasi kan ada 2 jenis, satu tiruan, satu yang original. Yang kita perlu buat adalah tingkatkan imunisasi dia yang sebenar. Balik kepada mana? Kita buat balik pada sunnah. Dan serius tuan, saya
dah tunjuk bukti pencapaian melalui live, video dah buat, call live, VC pun ada. Kes bukan, dan dia orang ni dirawat tanpa perlu jumpa saya pun. Tak jumpa saya langsung. Yang rawat dia siapa dia? Family sahaja. Saya cuma beritahu family, bagi tahu buat ni, buat sekian, bagi tahu report apa dia jadi, apa hasil. Dan treatment ni rata-rata lebih 90% hanya perlu sebulan je treatment. Tak perlu lama pun. Di treatment yang Pak Yus ni melibatkan apa? Segi dia macam sunnah menjana sukses. Gitu. Jadi bentuk material ke berbentuk program? Saya ada material dan kita nak buang benda tu kan? Ya. Tapi saya sebut program lah. Macam saya lah Pak Yus. Macam Pak Yus cerita tadi lah. Okey. Saya ada 2 kes tu Pak Yus. Sebab saya ni terlibat dengan masyarakat, saya bercampur. Right. Macam tadilah, pertama saya pernah masa saya pernah bertugas di satu daerah di Pahang lah, di daerah Lipis. Saya sebut di daerah Kuala Lipis. Nak jaga kesihatan. Satu kes seorang imam. Mana ada istilah lambat. Sebut pula tadi orang tak ramai. Aku bukan buat atas kursi roda. Seorang imam bukan buat atas kursi roda. Positif. Aku boleh bergerak. Dia positif dah. Kes dia bila saya jumpa dengan AADK ni, saya tanya dia macam mana pula imam ni boleh positif. Dia kata sebenarnya anak dia yang penagih. Anak dia penagih. Jadi dia ni, dia ada buat macam satu tim yang pergi ziarah dan dia akan buat spot check di bilik-bilik yang penagih-penagih ni lah. Kemudian bila dia cari dalam bilik tu, dia geledah-geledah, dia jumpa ada satu macam syabu tadi lah, macam satu syabu. Bila saya tanya, bukan anak dia punya tu, tapi apak dia punya, maknanya yang imam tadi. Jadi bila imam tadi buat urine test, dia positif. Jadi soalan dia, bila kita tanya pada dia, macam mana pula imam ni boleh terlibat dengan dadah? Dia kata begini je. Dia kata begini je. Orang-orang kampung ni, dia kerja kampung lah. Kerja kampung ni maknanya buat kerja-kerja berat. Masuk ke hutan, buat kerja-kerja yang kata gunakan tenaga. Sebab tu kita tengok orang-orang kita ni kelari Jumaat lah, ataupun pergilah ke Pekansari ke pasar malam ke, orang akan berkumpul kalau ada orang jual obat kuat. Ini obat ni obat kuat. Memang ramai akan pergi lah masing-masing nak kuat. Itu sekadar satu jawapan alasan tuan. Ya. Tapi benda yang paling tepat, dia cerita tadi, maknanya dia kata dia ni, kata tengok dia memanglah iman ni pun umur 2, umur dah 6, macam abang Pak Yus cerita tadi, umur dah 60 lebih. Maknanya mungkin anak dia kata obat ni memang obat untuk tenaga, dia makan. Tapi dia makan tu betul-betul, dia tidak, maknanya kalau dia jadi imam tak adalah merepek, melalut, tak ada. Tapi dia, maknanya dia terlibat dalam keadaan dia kata dia tidak sedar menutup dadah. Satu. Yang keduanya, macam Pak Yus cakap tadi lah, dadah ni benda yang dia tak boleh nak cuba sekali. Ada di satu komuniti dadah di Pahang, ada satu yang duduk dalam tu adalah seorang hafiz Quran tu. Hafiz Quran 30 juzuk, dan dia juga adalah imam. Kes dia berlaku begini je. Bila dia pergi bertemu dengan geng-geng dadah ni, dia kata, apa asal dadah? Dia malu-malu ni. Oh ni jawab. Dia kata mudah. Dia kata benda ni, dia kata ustaz, dia kata kalau dah kena sekali payah dah nak undur. Dia kata kalau nak boleh, dia kata. Dia kata kalau tak cari try sekali, dia kata. Jadi dia try sekali. Bila dia dah try sekali bang, sekarang dia duduk dalam lah. Cenuai. Dia kena cenuai. Ya. Dia sekarang ni dalam di pusat tu, imam je lah. Dia lah imam. Tapi kerana yang nak sebut tadi lah, dia nak balik kepada jalan. Saya pun pernah terfikir tu Pak Yus. Saya macam Pak Yus lah, walaupun Pak Yus duduk dalam kajian, saya ni tak mengkaji benda tu, tapi saya terfikir macam ni, yang kaji saya bukan kajian dah. Saya lah ni senang create result. Saya bukan kajian lagi, sudah create result. Dah keluarkan result. Saya buat benda ni daripada tahun 2015 secara online. Lama. Saya terfikir Pak Yus, betul Pak Yus, saya terfikir
macam Pak Yu sebut tadi lah, macam analogi cikgu tadi. Macam saya kata, semakin banyak kita punya peruntukan, semakin banyak promosi kita buat program anti dadah lah, hapuskan dadah, tapi benda ni tetap berlaku. Bagi saya, kalau saya sebagai masyarakat biasa walaupun tak duduk dalam ni, saya akan nampak ada satu kelompangan di situ. Sama ada apa yang kita buat tadi, macam Pak Yu sebut tadi, masak. Kalau dah masak itu tak betul, tak sedap, mungkin kita kena ada resipi lain. Tapi kalau kita duduk juga, kita berniaga jual benda tak sedap, orang tak makan sebagai contoh, kita jual juga sampai bila orang nak beli. Jadi kita kena ubah resipi tersebut. Jadi saya pun terfikir, kata apakah dia pendekatan sampai tahap bawah ni. Saya pernah terfikirlah, saya menampakkan macam sudut pandang saya lah. Saya kata apa benda lah perubatan ni, sama ada yang kita kata perubatan, dia panggil apa tu, kalau perubatan hospital dia panggil apa, dia ada istilah ada tu. Yang ubat-ubatan ni dipanggil perubatan, ada nama dia lah. Dia panggil drug treatment yang punya ni lah. Cuma saya pandang macam contoh farmasi trauma drug macam tu lah lebih kurang. Okay. Macam saya pernah terfikir satu, macam Pak Yus cantik dah mana gunakan kaedah sunnah sebagainya. Memang sebenarnya tak boleh nak balik, kita sebenarnya tak boleh nak lari pada asas benda tu. Sebab benda tu jelas kalau kita tengok yang pertama sekali, kalau dalam Quran tu macam kita dengar, dia dah sebut dah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Bila berlaku satu perkara yang sampai tahap kamu dah buntu dah tak tahu nak buat macam mana dah puluh tahun dah ni kita buat benda ni, tapi lagu tu juga. Jadi maksud dia, Allah Ta'ala dah beri satu jawapan dia, faruddu ilallahi wa rasul, balik pada Allah, balik pada Rasul. Bila balik pada Allah, balik pada Rasul ni, dia tak mesti kita sebut dalam keadaan bila orang faham, betul lah orang kata balik pada Allah Rasul, kita semayang hajat. Sebenarnya Islam ni bukan daripada segi amalan luas, segi praktikal, segi amalan dalam pemakanan, ubatan, termasuk juga segi pakaian. Sama. Sebagai contoh, kalau kita pada sudut pakaian, saya umum biasalah. Macam kita kata kes rogol. Apa kata faruddu ila wa rasul? Islam, orang kata orang semayang pun kena rogol, kadang orang semayang pun merogol orang, ibarat sebagai contoh lah. Kenapa bila faruddu ila Allah wa rasul ni bukan arti dalam ibadat saja, tapi dalam kita implement kehidupan kita. Contoh cara berpakaian. Dan kalau pakai jubah, jenis pakai jubah nampak susuk badan, dia membawa pada fitnah. Dia macam abang buat tadi lah, dia tidak fitnah tapi dia membawa pada fitnah sebagai contoh. Jadi sampai tak bawah ni saya tengok contohlah, saya ada ikut program rawatan. Contohnya saya tengok macam orang rawatan santau lah. Mungkin Pak Yus boleh cubalah, ataupun mungkin Pak Yus dah cuba. Sebab saya tengok Pak Yus ni memang jenis orang mencari jalan penyelesaian, dia akan cari apa yang terbaik. Contohnya saya tengok satu sudut macam santau. Santau ni dia ada beberapa kaedah rawatan. Yang pertamanya, dia menggunakan kaedah tepuk. Kaedah tepuk ni sama ada biasanya dia akan guna daun bukan daun betik, daun betik ke, ada satu daun nangka tak silap. Dia ada sekilas bacaan Al-Fatihah, selawat syifa, tafrijah dan sebagainya. Tetapi bila digunakan kaedah tepuk tu, dia tepuk di belakang, racun dalam badan ni dia keluar bang. Kalau kita tadah dengan dengan satu kertas hitam ke apa, bila kita tepuk memang racun-racun yang santau tu, mana saya ambil satu analogi begitulah, bila tepuk dia boleh keluar tu. Saya nampak dia boleh keluar. Dan sampai saya terfikir, saya pernah cakap kepada beberapa orang perawat, saya kata cuba gunakan kaedah rawatan santau untuk merawat penagih dadah. Bagi saya, kalau benda yang masuk secara sihir pun, orang kata paku, kaca, boleh masuk dalam badan, saya rasa rawatan ni juga boleh kita gunakan satu kaedah terapi lah. Ramai juga perawat-perawat bagi tahu selepas kan bila terlibat dengan dadah, dia akan jadi seolah-olah macam kerasukan, betul? Bila dah diberi ruqyah apa semua, tiba-tiba tak jalan. Jika perawat ni dia berpengalaman, dia dah tahu ni bukan masalah tu. Betul. Dia memang ada masalah tu, tapi cara dia datang berbeza. Macam cerita kena sihir apa semua, sihir tu datang berbentuk yang tidak berjisim. Betul. Okey. Sihir yang daripada dadah dia berbentuk yang ada fizikal. Fizikal dia ada. Yang fizikal perlu diuruskan secara fizikal. Betul. Sebab bila dia masuk dalam tu, sihir tu masuk, automatik dia jadi perumah. Memang waktu dia orang bagi ruqyah apa semua, dia pergi.
Tapi rumah dia dekat sini. Dia masuk balik. Pergi, dia masuk balik. Memang ada perubahan. Cuma dia boleh pergi dan masuk balik sebab rumah dia ada dalam. Dia dah makan benda tu. Dia mempengaruhi dia. Okey. Kemudian dia kena buang rumah ni. Yang duduk dalam darah, duduk dalam saraf, benda ni kena buang keseluruhan. InsyaAllah clear. Ini kaedah dia. Sebab saya pun tengok. Sebab perawat-perawat bagi tahu, bila melibatkan dadah, memang dadah macam Syabu semua nampak dia halusinasi, nampak hantu pun semua. Yes, memang gangguan tu wujud. Gangguan tu memang ada. Dan memang gangguan betul. Tapi sebenarnya kadang-kadang Pak Yus, dia macam Pak Yus sebut tadi lah. Dia syaitan ni sebenarnya. Dia mengganggu pun ikut tahap sebenarnya. Kalau tahap dah lalak tu, dia tak perlu hantar dia punya karakter besar-besar. Halus dia pergi. Itulah. Tapi hak yang dadah ni, gangguan sihir daripada dadah ni, kita kena buang daripada dalam dengan kaedah sunnah juga. Ya. Dengan kaedah sunnah juga, insyaAllah. Yang tu lah. Sebab tu kalau mana-mana family ada masalah bab ni, cari benda yang boleh meningkatkan imunisasi ni. Special dia boleh detox sesuatu yang bukan sepatutnya ada dalam badan. Sesuatu yang bukan sepatutnya ada dalam badan. Betul, detox tu penting. Detox tu. Tapi detox yang kita tengok hak pusat buat ni, detox dia 2 minggu duduk dalam tu. Boleh duduk dalam tak keluar apa semua kan. Hak ni maksud detox ni betul-betul detox. Dia keluar daripada darah, dia keluar daripada Cuma Pak Yus, ada satu saya nak tanya Pak Yus, pandangan Pak Yus secara peribadi. Alright. Pak ingatlah dulu dalam beberapa tahun kebelakangan ni dulu, sekarang pun masih berlaku sebenarnya. Saya pernah pergi satu program di satu tempat, dipanggil saya untuk berceramah. Program tu sebenarnya program penagih. Dia akan datang, dia akan ambil dadah yang dibekalkan sendiri oleh pejabat kesihatan. Okey. Yalah, itulah metadon. Itu metadon. Metadon. Itu saya kata sintetik. Maksud saya macam Pak Yus sebut tadi, pandangan peribadi Pak Yus lah, metadon ni dia bagi saya lah memang dia satu langkah, orang kata langkah yang pendek untuk mengelakkan daripada berlaku mudarat yang lebih besar lah. Contoh kalau dia tak dapat benda tu nanti, mungkin dia boleh berlaku jenayah sebagai contoh, kerana macam tadilah tong gas pun habis semua. Tapi macam Pak Yus sebut tadi lah, tapi sampai bila? Macam ni. Dia macam ni. Saya yang hadapi dia orang. Saya hadapi dia orang yang ketagihan syabu, heroin, pil kuda, metadon dengan ketum apa semualah. Okey. Dia ibarat anda kata, kita kata heroin. Level dia 20. Gian dia tu level 20. Okey, baik. Ini pengalaman saya. Saya bila saya buat treatment untuk metadon, saya rasa level dia ke 80. 80. Maksudnya dia 4 ke 5 kali ganda lebih gian daripada heroin. Cumanya dia dibolehkan. Tapi efek dia lebih bahaya. Semua orang akui, dan memang kita tahu pun, kita bukan bodoh apa kan, benda tu boleh ni tak, ya ke tak tahulah. Tapi dia lebih berbahaya dan dia lebih susah untuk dirawat. Sebab apa? Ibarat macam keluar daripada mulut buaya masuk mulut naga. Cumanya dia berkuala putih. Betul. Itu je beza dia. Hak ni diberi, yang ni tak bagi. Tapi hukum tubuh badan tak boleh sama. Hukum tubuh badan dia tetap sama. Sebab kita yang hadapi dia orang ni, saya yang hadapi. Tengok berapa tahap level. Contoh kita kata syabu. Syabu ni dia memang dadah yang berbahaya berbanding dadah lain sebab dia mudah gila. Dia serang saraf. Serang saraf kan mudah gila. Tetapi dia kategori dadah yang paling mudah untuk DRT bantu pulih. Contoh dia, mudah dia macam mana level dia. Yang terlibat syabu 15 tahun ke bawah, lebih 90% hari ni start, hari ni stop. Dia berkata tipu. 15 tahun ke bawah, 15 tahun ke bawah. 15 tahun yang ke bawah, dia terlibat 15 tahun ke bawah. Ya. 90% lebih, bukan 90%, 90% lebih. Hari ni start, hari ni stop. InsyaAllah. Masya-Allah. Ini kes syabu. Ada juga yang 20 tahun, hari ni start, hari ni clear. Tapi kebiasaannya yang 15 tahun ke bawah. Yang syabu saya itu level.
Andai kata melibatkan heroin pula. Heroin ada kes yang macam 5-6 ton macam tu, dia perlu ambil lebih kurang masa 5 hari ataupun seminggu untuk dia tinggal sepenuhnya. Contoh, biasa dia ambil 300 satu hari, dan dia jadi kurang sehari RM10. Dia jadi macam tu, sehari RM10, hari pertama, kedua makin kurang. Dan sebenarnya dia orang, saya tanya dia orang, kenapa you masih ambil? Dia cakap, Gian dah tak ada Bayus, Gian memang dah tak ada. Yang tinggal cuma sakit. Okey, faham. Yang tinggal cuma sakit yang dia tak boleh handle. Jadi dia ambil tu sikit, dia dah settle. Sakit dia hilang. Jadi dia perlukan dalam beberapa hari ambil. Dan kita dalam treatment kita tak pernah halang pun, biar dia berhenti sendiri. Betul ya. Mak dia kata macam mana dia keluar rumah, biar dia keluar. Dia jumpa tokan ke apa, ikut suka dia lah. Yang penting kita bagi treatment, lepas tu nak pergi habis. Kita nak daripada diri dia sendiri tu bang. Bukan pasal orang. Tak pasal. Bila dia ambil, dekat kata dia ambil syabu, dia isap syabu, diri dia sendiri tak boleh terima. Dia sakit kepala lah lagi. Tak boleh hisap, tak boleh pergi. Tak sedap lah apa semua. Jadi macam tu, dia memang dia tak mau. Itu yang degil tu, tu yang degil. Kalau yang tak degil ni memang nak tinggal. Saya ada kes dekat Kedah. Bapa dia ni cikgu, anak dia ni umur 25 tahun, dia ambil heroin. Masa tu awal-awal PKP kita mula dulu. Bulan 3 lah, bulan 3. Treatment pun sampai treatment. Anak tak peduli, dia nak duit, dia nak beli heroin. Ayah dia kata, mainlah kita ni dulu apa semua, saya dah pesan lah, jangan bagi tekanan semua. Tak mau buang semua tu buang lah kata. Nak duit dia, sebab dia dah tak tahan dah, dia sakit. Lepas tu dia bengang. Bila larang dia bengang, dia ambil cawan, dia pecah cawan, dia tikam diri dia. Allah. Sebab kesakitan tak dapat heroin tu lebih menyakitkan berbanding tikam diri dia tu. Betul. Kalau orang benda ni tak cerita, kenapa kita tak cerita kat masyarakat benda ni, supaya masyarakat, ya ke? Macam tu. Dia sanggup tikam diri dia. Sebab tu ada yang sanggup bunuh diri pun semua. Betul. Alright. Darah merambu, lepas tu dia dapat duit, dia keluar. Pak dia pun WhatsApp saya tak tahu lah Pak, you nak buat macam nak. Saya dah ni lah, saya dah anda tak tahu. Saya buat aku nak buat macam mana ni dia ni. Sebab ayah dia pun dah lost lah, tak boleh nak buat apa dah. Macam gila lah, pak dia pun dah gila dah, tak boleh nak buat apa dengan anak ni. Lepas tu saya kata kat bapak dia, anak pakai telefon tak? Dia kata ada lah, telefon tu ada lah. Tapi seolah ayat dia macam, Pak Yu nak buat apa? Saya nak duduk depan pun tak boleh, Pak Yu nak buat apa? Saya pun tak tahu nak buat apa. Saya pun cakap, dia putus harap lah, saya pun tak tahu apa. Cumanya saya terdetik mulut saya kata, dia ada telefon tak? Ada tu ada lah, boleh bagi nombor dia kat saya. Itulah Pak Yu, saya ni tak apalah, manalah tahu. Saya kata manalah tahu, bagilah saya, mana tahu ada peluang. Lepas tu dia cerita pengalaman anak dia pernah hantar 2 pusat pemulihan. Okey, 2 pusat pemulihan swasta. Okay. Kemudian dia ceritalah sebab sikit pintu, tengah-tengah sembang tu anak dia balik. Sekarang bagi nombor dia sekarang, bagi. Bapak dia pun WhatsApp nombor, saya pun call tu, lepas tu dia jawab. Dia balik tu, dia nak ambil barang lah ni. Dia jawab, lepas tu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni bawa balik lah. Balik okay, dia pun macam seperti dia ni. Dia macam tu lah. Tapi dia tak tanya lah sama dia. Saya tanya dia, luka dalam tak? Saya tanya dia, luka dalam tak? Dia keluar macam tu. Dia tahu lah saya kata apa. Dia macam beda lah. Luka. Lepas tu saya kata dia, pernah dengar suara saya tak? Siapa dia? Tak betul-betul pernah dengar tak suara saya. Sebab penagih-penagih dadah ataupun pesakit ni, dia orang tengok video saya. Saya confident dia orang tengok video saya. Sebab dia orang pun cari solusi, dia orang pun Google juga. Betul. Lepas tu dia kata, pernah. Tahu dah mana, tahu dah, dia kata. Padu lah. Saya pun memang sangat jarang lah. Saya kata, pernah dengar tak suara saya? Dia kata, pernah. Dia kata, pernah. Rasa-rasa percaya tak apa yang kan duk tengok dengan kawan, percaya? Dia kata mohong.
Ada boleh dia kata. Tak boleh apa pun tak boleh dia kata. Saya kata kat dia, ni masa dia nak buktikan saya menipu. Ni masa dia nak buktikan saya menipu. Kalau awak boleh buktikan saya menipu, kawan-kawan awak selamat. Bukan senang tu ayah nak dapat treatment ni. Bukan murah. Dia bayar kat saya sekian-sekian. Bukan dia ni. Bayangkan ayah ni, saya tahu lah ni macam ni. Lah ni masa dia nak buktikan saya ni menipu. Macam mana ni? Pak Yu guna reverse psikologi dia. Cabar dia. Okey. Lepas tu dia kata, buat macam mana? Dia kata, macam mana? Okey, kita start sekarang. Selalu Santu juga. Lepas tu bagi tahu kat saya, kata tak jadi Pak Yus. Memang saya dah try, tak ada apa pun, tak rasa apa pun, tak ada apa pun, tak ini pun. Saya nak jawapan tu. Okey, dia kata, okey, kalau gentle macam ni boleh dia kata. Okey. Dia pun kita cabak kan. Okey, tak apa, macam ni gentle. Okey, minta kat mak. Mak pun bagi bancuh apa semua. Pak dia mungkin heran kot time tu. Tiba-tiba anak minta kan. Dia tak tahu saya sembang apa dengan anak dia kan. Bagi-bagi tu, minum. Lepas tu ayah dia, mak dia pergi talai lah, boleh jadi kot. Minum, lepas tu lepas dia ambil treatment tu, dia pun sembang. Saya pun sembang. Dia tanya dia pengalaman berapa lama ambil. Saya Pak Yus, saya daripada umur berapa belah dia kena. Budak lagi, masa sekolah lagi. Masa tu umur dia berapa? Masa Pak Yu telefon dia tu? Umur 15. Masa saya call dia tu umur 25. Dia terlibat dah 10 tahun. 10 tahun dah. 10 tahun. Umur dia kena tu umur 15. Ayah ni ikut buku, anak isap dah tak pusat Betul. Dia panggil cikgu kan. Dia pun dah dia. Lepas tu hantar pergi sana. Dia kata, Pak Yu tahu tak, saya pergi duduk dekat Kelantan tu, dah ada pusat benar. Dia kata kat sana berpuluh-puluh orang pukul saya. Dah lah. Dia rantai saya dengan rantai ikat saya dengan rantai besi lah apa semua. Memang gila-gila dahsyat, macam tahanan perang dia kena. Itu layanan yang diberikan pada pesakit. Kemudian dia kata tak cukup pada tu, ayah saya hantar pula dekat Kedah pula. Dah lah saya ni jambu. Faham tak maksud? Faham tak apa. Dah lah saya ni jambu. Saya boleh-boleh saya nak pergi repeat balik kat dia baru. Itu yang dia dendam sangat kat ayah dia. Ayah tak percaya dia cakap apa. Dan tak apalah, saya biar dulu. Saya layan dia. Lepas lebih kurang setengah jam dia dah. Pak Yus, kita ni sembang lama dah ni. Dan saya tadi pergi beli, nak balik isap ni ada kat tangan saya ni. Masa nak isap Pak Yus, aku tak mau dengar jawapan tu. Aku dah abang kata tak jadi. Aku tak mau dengar jawapan tu. Aku dah abang kata tak jadi. Sungguh Pak Yus, sungguh. Ni saya rasa ni sungguh. Yang tu yang berlaku. Masya Allah. Allah Sayyidina Muhammad. Kemudian dah settle dengan dia. Saya call ayah dia. Saya tanya, dia pun tak tahu. Tadi yang Pak Yu cakap dia tadi, dengan lepas buat benda tadi, dalam berapa lama masa dia? Dalam sejam? Lebih dari setengah jam, tak sampai sejam. Sejam ya? Saya sembang dengan dia tu setengah jam pertama. Lepas tu setengah jam kedua kan dia ada ambil kan. Baru macam tu. Lebih kurang, memang masa sembang tu lebih kurang dalam dekat sejam lah. Berapa minit. Tapi dah setengah jam tu perubahan yang berlaku dia. Kemudian saya pun call ayah dia, saya tanya. Sebab ayah dia kata mereka tak ngam. Cikgu tahu tak yang anak ni kena, yang tu saya tahu lah, kena pukul apa semua, dia buat macam-macam. Bayang tu bukan free tu, bayang. Dia beritahu tak dia kena orang perempuan dengan lelaki kena rogol, perempuan kena rogol, lelaki lagi trauma tu. Nampak jangan, orang lelaki trauma bila kena rogol. Dia kata dia tak cerita kat ayah dia. Dia tak cerita kat saya Pak Yus. Sebab apa? Dia pun tak gamak nak cerita kat ayah dia apa yang dia kena. Dengan saya dia cerita. Dan saya rasa tuan pun faham isu ni. Faham kan? Dia sebut, dia Pak Yus sebut jambu. Saya macam saya duduk di pusat, ada satu pusat dia lah, pusat Serenti. Dia panggil sana, dia panggil ni, dia panggil skuter. Jadi kita kata sekarang ni
Dia orang yang boleh jadi dendam sangat ni sebab dia orang dilayan begitu. Dia orang dilayan macam tu, bukan seperti pesakit tetapi seperti tahanan perang. Dan siapa bela mereka? Siapa nak dengar cakap mereka? Mereka pun cakap satu slogan berkata, mereka ni jangan dengar cakap ni, mereka pandai menipu. Tapi hakikat dia, lebih banyak jenayah berlaku kat atas dia orang. Betul? Andai kata tuan tengok kat YouTube, saya jumpa lah kisah-kisah orang yang pernah ada pengalaman dalam tu. Dia cerita tentang pengalaman dia. Pukul tapak kaki salam pengenalan dengan rotan besar botol cili sos. Sebanyak 50 kali tanpa henti. Angkat kaki, ulang balik satu. Angkat kaki, ulang balik satu. Sampai kaki tu boleh letak sabun. Kawan dia tu boleh letak sabun dalam kaki. Berlekuk kaki. Bukan buat apa, salam perkenalan sahaja. Hampa jawab esok depan Allah Ta'ala, hampa seksa pesakit dah dia sakit, hampa buat macam tu pula. Sekarang ni siapa yang penjenayah sebenarnya? Dan siapa bela mereka? Oh, tipu. Dan hak yang cerita tu pula, ada orang mati time dia. Masya-Allah. Oh, tak boleh cerita. Oh, dia meletup-letup kat belakang. Tak boleh cakap apa. Belakang apa? Hati nak aib orang ni apa semua macam tu. Come on lah. Saya nak tanya tuan. Andai kata sekolah tu diuri budak-budak sekolah, bila masa yuri cikgu? Bro, oh syok. Betul? Nikmat. Andai kata kita yurin, polis, tentera, dia ada polis tentera. Okey? Betul. Dia ada polis tentera. Polis, ada polis pada polis. Betul. Pusat pemulihan siapa pergi urin? Saya pergi tinggal. Jawab. Pusat pemulihan siapa pergi urin? Siapa yang pantau? Come on lah. Kita banyak salahkan masyarakat. Sampai benda ni berlaku secara langsung, tak rasa ada ancaman, tak rasa macam dia Pak Yus. Saya macam Pak Yus sebut dia betul Pak Yus. Contohlah, saya pernah baru ni saya ada satu kes lah. Ada satu kes yang saya pergi. Ni kes masalah ni masalah rumah tangga. Dah lah. Isteri dia ni mualaf asli. Dia kahwin dengan seorang Melayu Islam dapat seminar pemantap. Tapi suami dia ni duduk dalam satu pusat lah. Tapi ni bukan kerajaan, ni swasta, ni yang persendirian lah. Jadi dia duduk situ kadang-kadang. Dan dia duduk dalam tu memang kata-kata geng-geng yang dihantar secara oleh keluarga, sukarela sebagainya lah. Bila saya pergi berurusan di kaunter dia tu, yang mengurus tu lalok juga. Itu saya sebut tadi. Yang mengurus pun lalok. Saya, apa yang Pak Yu sebut ni, saya alami tu. Saya tengok kata, bila dia gini je Pak Yu, dia mudah. Dia, mungkinlah saya tak ada pengalaman sangat. Tapi bila kita bercakap dengan orang-orang jenis macam ni, mudah je kita pandang mata dia. Yes. Bila kita duduk cakap dia lalih-lalih mata dia lagi-lagi. Kita kata, kacau ni, kalau dia sendiri yang menjaga pun dia lalok. Tak mustahil. Takkan barang tu boleh sampai ke dalam disebabkan dia sendiri. Awak maksum ke? Tak sampai tak cek langsung? Maksum ke? Ya. Awak jangan. Tunggu. Sebab tu ada yang duduk dalam tu tak keluar pun tak apa. Sebab tu ada yang duduk dalam tu tak keluar pun tak apa. Ni istimewa betul Pak Yu, kalau kita tengok contoh tak sampai seminggu. Ada orang macam Pak Yu sebut tadi lah, masuk dia kita katalah 10 level. Jahat dia masuk 1 level je. Hari aku absent. Tujuan dia nak jadi kosong. Tapi bila keluar dia jadi naik 10 level. Bayang saja. Makin baik dia makin mahir. Itu masalah datang. Okey, dia pun berjalan macam tu je, tak ada apa-apa. Betul. Jadi sekarang ni yang tinggal hanya apa? Masyarakat kena buat pilihan, sama ada dia nak mengharapkan orang rawat anak mereka ataupun suami mereka, ataupun dia orang rawat sendiri. Betul. Jika betul rawatan tu ada, bagi dia orang rawat. Saya bagi dia orang rawat. Pak Yu, macam tu Pak Yu. Saya ni mungkin tulis nak lama dah. Tapi asal cerita ni, Allah bagi saya lah, ni satu gerakan hati Allah Ta'ala pertemukan kita ni lah. Saya ada satu hajat nanti insya-Allah.
saya nak adakan satu program. Mungkin saya nak libatkan di bawah saya punya tim lah pemadam. Pemadam ni saya baru jadi ahli je, tak pernah datang aktiviti pun. Mungkin saya nak bawa Pak Yus bersama dalam program tu. Mungkin online dulu. Dengan agensi anti dadah kebangsaan AADK di tempat saya ni. Kita nak buat mungkin benda-benda macam ni lah. Cuma sebenarnya ada dua soalan tu Pak Yus. Okey, baik. Soalan pertama, kaedah yang dipakai oleh Pak Yus ni, tadi kita katalah kita gunakan kaedah tadi, kebanyakannya kalau macam di rumah ni individu dia bersendirian lah atas kehendak dia. Tak juga, tak pesakit. Kita tak boleh terima, kita tak boleh terima persetujuan pesakit sebab pesakit tetap pesakit. Kita cuma nak persetujuan family. Kalau macam yang tim-tim yang memang ada dalam orang kata dalam komuniti lah. Contoh dia duduk dalam satu macam saya pergi baru ni lah, dia ada satu macam rumah khas betul. Ya. Lama dia dah duduk situ tu memang sesuai tak kalau kita gunakan kaedah ini? Kaedah ni boleh buat cara camping, boleh buat cara camping, boleh buat cara yang kaedah yang tuan sebut tadi. Alright. Dia boleh buat bermacam-macam kaedah. Contoh dia, okey, lah ni kita nak buat tim, kita akan buat program pemilihan dadah kita ni, kita akan pergi makan angin dekat sini. Dekat sini selama 3 hari kita kami seminggu cukup. Contoh. Kalau paling sikit pun 3 hari. Sambil bawa sambil makan angin, depa tak payah bawa stok apa semua. Tidur. Kita bagi treatment yang tu kalau makan angin lah ataupun nak duduk satu buat kemah hutan ke ataupun nak ada rumah. Boleh mana-mana pun boleh. Tiap hari. Tuan, betul tak treatment pemilihan dadah melibatkan tak kurang daripada RM20,000 yang tak ada rekod hasil tu. Bulan bersih. Yang saya filingkan sekarang dalam video saya tu bukan sikit, beratus-ratus video ada. Sampai tak nak buat video, tengoklah dekat live saya tu. 4,000 Sepah hak celah-celah live tu ada je kes-kes yang kita handle yang tak sempat saya ambil potongan-potongan. Pak Yu pernah jumpa benda jiwa melayang. Saya pernah jumpa Datuk Seri Najib Kau jangan dia dah jadi PM dah dia. Kalau saya masa tu dia PM lah. Yang kita jumpa tu lah, kita jumpa Pak Mai orang faham. 3 bulan pasti kembali. Saya ni ex-bis. Saya Air Force. Okey, Air Force. Okey, saya Air Force. Ada juga jiwa patriotik dekat saya. Okay, satu benda kita kata, kita buat apa-apa macam ni, kita buat apa-apa, kita jangan harap orang terima apa yang kita buat. Kita jangan harap orang terima apa kita buat. Kita ada, kita buat, just buat saja. Kita buat saja, yang penting kita bagi manfaat, kita bagi sumbangan. Contohnya, andai kata family berjaya saya sedarkan untuk diorang ambil treatment, diorang telah menjimatkan perbelanjaan negara sebanyak jika 2018 lah 38 untuk satu orang. Andai kata family dia rasa bertanggungjawab, you rasa tak nak duit negara tu dicairkan dengan cara yang you dah tahu dah benda tu fail, better you keluarlah duit poket you sendiri, you ambil treatment yang kita masih lagi bagi dengan harga yang cheap. Dia kata Allah Sayyidina Muhammad, kemudian itu komitmen, kita bagi komitmen. Pimai-pimai pun dia tetap kena bayar denda, dia kena bayar jamin lah apa semua, macam-macam nak kena bayar selagi anak tu tak sihat. Daripada dia bayar habis hangus begitu, baik dia bayar benda yang boleh datang manfaat. Dia datang manfaat boleh untuk pembelian, dan you boleh tengok sendiri buat pilihan. Tuan, saya duduk di pentas bisnes ni, dia bukan boleh paksa orang main buat rawatan dengan kita. Dia kena orang pilih kita. Orang nak pilih, orang nak tengok, masih apa aku nak pilih kau. Di dalam bisnes ni Pak Yu, dia tak boleh paksa orang, tapi kita boleh buat orang terpaksa memilih kita. Dia macam ni, kita nak orang pilih kita, dia orang kena dapat manfaat. Betul. Maksud tadi kita nak paksa memilih tak boleh, tapi kita buat macam Pak Yu buat tadi, kita tak bergantung pada orang, kita bagi manfaat, kita menyebabkan orang tu di sini akan rasa aku mesti dapat. Dan itu yang berlaku kan. Sebab tu bila dia ada orang suka dengan orang yang bisnes, tapi malang sebab dia telus tak ada, sampai kan boleh duduk berserta dengan para ambiya solihin mujahidin, orang yang berada yang amanah ni.
Ya. Yang penting jangan kita menipu orang lah. Kita jangan menipu orang, jangan melampau-lampau kita ni. Just kita beritahu kita buat benda ni, hasil dia macam ni. Yang tu yang kita buat. Subhanallah. Jadi tuan, sebenarnya bila tuan tengok sedikit kita kata suasana kesongsangan yang berlaku isu drug ni, setuju tak tuan benda ni perangkap fitnah? Memang setuju. Yang terlibat sentiasa difitnah, family sentiasa difitnah, di mana nak join, sentiasa dituduh yang bukan. Kajang. Sebab tu saya kata ada kepenjenayah terlibat dengan ada. Kajang. Tak ada. Kalau terlibat dengan ada, macam mana buat jenayah? Simple lah. Dengan laluknya, dengan tak kuatnya, nak bagi tidur pun tak larat, nak buat jenayah macam mana? Boleh adalah. Okey, cantik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada satu pemikiran baru untuk kita tak makan. Kita usahakan untuk solusi. Bukan sekadar kita cakap mana kita makan. Cakap pusing sana, cegah lebih baik daripada berubat ke tak? Cakap je. Kita dah cakap cegah. Duk sembang pasal cegah sangat pasal apa? Yang rawatan ni ada tak ada sebenarnya? Jangan buat bagi. Itulah, masing-masing ada tanggungjawab masing-masing, terserah lah. InsyaAllah lah nanti Pak Yus, nanti InsyaAllah kan ni, kalau nanti saya dapat, kalau saya nak dapat nombor kontak Pak Yus macam mana? Boleh ambil nombor saya. Kosong. Ambil tu boleh? Ambil tu boleh, tak ada hal. 016 658 38. InsyaAllah lepas ni nanti saya akan kontak Pak Yus balik. Tuan WhatsApp dulu, jangan call tu. WhatsApp Perangai kita sama lah. Saya gitu juga. Kalau papai WhatsApp dulu. Dalam handphone saya memang tak benarkan siapa call saya. Dalam handphone. Oh ya. Dalam handphone saya ada lebih 18,000 nombor. Subhanallah. Kalau kat sini pun WhatsApp yang saya tak buka lagi, ada 889. Masya Allah. Jadi bila saya ada time buka, waktu tu baru saya boleh tengok. Ada signal kan hijau tu, baru saya boleh tengok. WhatsApp saya dulu. Kalau saya lambat reply pun it's okay. Dia suka. Kalau tengok tak duduk tu it's okay. Okay, tak apa. Alright. Sebab saya memang selama ni saya mencari seseorang yang saya doakan Allah Ta'ala boleh hadirkan, bantu saya dalam menyelesaikan beberapa masalah. Sebab bila saya terlibat dengan bantuan pada masyarakat ni, antara yang paling saya kesian benda tadilah, kita faham tadi macam Pak Yus sebut tadi, kita tak boleh nak buang orang macam ni. Dia perlukan sokongan kita, dia perlukan orang kata peluang. Sebab dalam Quran sendiri pun sebut la taqnatu min rahmatillah, tak boleh putus asa pada rahmat Allah. Satu banyak lagi yang disebutkan benda-benda yang kita kata benda-benda yang memang ada, cuma kita tak implement dalam kehidupan kita. Cuma bila saya tengok masyarakat siang, kadang saya tengok isteri, kebanyakan orang perempuan lah, sebab dadah ni jarang berlaku pada orang perempuan, tapi ada, bukan tak ada. Saya pernah satu kes, saya nak beri satu bantuan bencana kepada, ada satu rumah terbakar. Saya nak bagi pada suami, dia kata jangan bagi suami kerana suami penagih. Saya kata tak apalah, dia bagi pada isteri. Dia kata jangan bagi pada isteri kot penagih. Saya kata macam mana suami isteri boleh jadi penagih? Isu dia bang, itu tadilah isu dia. Bila suami duduk dalam rumah tangga, suami menagih atas dia dipaksa oleh suami dia dan biasanya untuk sediakan bahan. Akhirnya bila dia dah jadi satu macam Pak Yus sebut tadi lah, bila dia duduk dalam suasana dia berdua, dia sampai tahap dia kata daripada dia duduk begini, dia ikut atas kat mana lah. Last sekali jadi masa anak-anak. Jadi saya nampak perkara ni macam Pak Yus sebut tadi lah, dia tak cukup sekadar hukuman belum tentu boleh merubah orang. Ada orang dia kena hukum, ada orang bila kena hukum diinsaf betul lah. Tapi dia macam orang kata tobat lah, dia pedas kata tak makan dah, dia kata hilang pedas dia makan lagi. Maksudnya dia orang sini dia konsep masalah dah ni, masa dia tarik isu insaf, isu pangai. Dia lagi track daripada penyakit tadi. Sebenarnya bukan isu insaf. Kalau katalah insaf, takkanlah sampai sebab pun tak insaf. Dalam 7.5. Betul.
Habis-habis sebab apa? Sebab benda tu tak hilang, dia penyakit masih ada. Tu saya kata kenapa tak sebab orang sakit daun. Keep going. Ibadat macam Pak Yus tak? Kita ibadat gini lah, di depan rumah kita ada kucing yang duduk berak tu. Kita pun bau busuk. Kita pun cakap lah, ni bau busuk kucing, nanti kita kena buat hadangan. Tapi tahi tak buang juga, dia duduk bau gitu lah. Dia bau situ. Larat kalau biar macam tu. Ini kata Yang tak cukup kuat. Dia kena buang dulu, cuci dulu, baru pergi pada step-step seterusnya. Jadi kita kata sebenarnya siapakah yang sebenarnya perlu berubah? Adakah pesakit ataupun kita yang kan, kita yang kena berubah? InsyaAllah Pak Yus, nanti sebab saya ada satu benda lah saya punya, saya pegang lah, berubah atau diubah, dua benda. Mantap. Kita perlu berubah. Kalau kita tak berubah, kita akan diubah. Sama ada diubah menjadi baik ataupun diubah menjadi tak baik, itu pilihan kita, macam mana kita nak menentukan keadaan kita. Jadi insyaAllah ini jadi macam rancangan live pula ni. Itulah, InsyaAllah mudah-mudahan. Tapi bahaya tengok bila saya cerita pasal kita punya, bila point kan nak bagi point tu dia ambil masa untuk kita nak ni. Itu lah berapa lama tuan. Ambil masa tuan. Habis dah tunggu sejam ke 2 jam tu. Kat 2 jam ni itulah isu drug. Bukan sembarangan. Tapi Pak Yu percaya tak? Okey, teruskan. Macam mana kita boleh bertemu dalam ni? Apa dia? Sebenarnya tak ada benda yang sia-sia yang Allah jadikan. Setiap pertemuan tu bukan tak ada apa-apa. Ni yang ada 10 view ni. Bayangkan, ada 20 berapa juta lebih rakyat Malaysia yang berpeluang dapat tahu hanya berapa orang ni lah. Dan dia orang ni lah jadi asbab yang akan menyampaikan kebaikan ni. Sungguh. Tengok saya teringat saya tengok satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Dia bagi tahu. Okey, ada orang tanya dia, adakah orang yang mengambil pikuda syabu heroin dosanya sama dengan menyembah berhala? Jawab Ustaz Azhar Idrus, jawapannya ya, kerana orang yang mengambil benda yang membabukkan, yang merosakkan akal, dosa dia sama dengan menyembah berhala di akhirat kelak. Saya terdengar benda tu, saya jadi macam terdedik. Saya teringat waktu kita belajar, saya tak tahu kalau tuan pernah dengar benda ni. Pahala Islamkan orang kafir sangat besar kan, sehingga kan anak cucu dia berkembang betul. Allah SWT. Tapi ada lagi pahala yang lagi besar daripada tu, 10 kali ganda lebih besar mengislam orang kafir, bila kita boleh tarik orang Islam yang tergelincir ke pangkal jalan. Allah bagi 10 kali ganda pahala Islamkan orang kafir. Maknanya apa? Sekarang ni kita sedar tak kita dosa banyak? Banyak yang kita amalan kurang, ilmu kita sikit. Pesakit-pesakit ni sebenarnya hadiah untuk kita. Soal dia dengan Allah tu hak Allah. Hak tu hak Allah, nak hukum dia macam mana. Betul. Tapi sekarang ni peluang untuk kita. Kita bantu dia orang kembali ke pangkal jalan. Kita dapat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kat kita pahala 10 kali ganda Islam ke orang kafir. Setuju Bayu, setuju. Betul, setuju. Musibah yang berlaku pada seseorang ataupun pada sesuatu itu, dia sebenarnya dalam keadaan sedar tak sedar dia ada ujian bagi diri kita. Ujian. Dan satu lagi tuan, tuan ya, kita sedang menyelamatkan masyarakat daripada terperangkap dengan syirik. Maksud dia macam mana? Saya pernah tanya imam dekat tempat saya. Imam, saya nak tanya, kita duk takbir Allahu Akbar solat ni, sebut Allah Maha Besar ni. Bila kita sebut tu, rasa-rasa Allah uji tak apa yang kita sebut? Uji kan? Apa kata jika berlaku macam ni? Orang kampung A didatangi oleh orang kampung B. Orang kampung B datang, dia bagi tahu saudara dia terlibat dengan dadah dan dia sedang cari rawatan untuk pemulihan. Orang kampung A kata apa? Dadah mana boleh-boleh, tembak mati buang. Mereka ni tak boleh buat apa dah terlibat tu habis dah, tak boleh buat apa. Tuan rasa macam mana akidah orang yang kampung A ni? Tak betul ya. Akidah dia macam mana? Maknanya dia tergelincir syirik ya. Sebab apa? Dia buat seolah-olah dadah tu lebih besar. Tak boleh buat apa. Dan sekarang ni kita sedang sedarkan masyarakat,
dadah ni bukan masalah besar. Hak ni sumbangan yang kita boleh buat. Sebab kita boleh tunjuk bukti yang sebenarnya benda ni simple. Allahuakbar. Bukan masalah besar. Yang sekian lama kita tertipu. Maksudnya pesakit ni yang dia orang buat cerita macam-macam tentang mereka ni sebenarnya lebih kepada untuk mensyirikkan yang lain. Permainan dia bawah. Maknanya dalam masa yang sama sangat penting kita selamatkan masyarakat daripada percaya yang dadah ni tak boleh buat apa. Auzubillah. Allahuakbar. Allahuakbar. Besar tanggungjawab ni tuan. Dan besar juga habuan dia. Sebab saya suka apa? Sungguh. Hati oleh Allah Ta'ala tu untuk terima saya. Alhamdulillah. Asalnya kita bercerita hanya untuk berkaitan dengan kita punya audio. Tetapi rupanya di sebalik suatu perkara yang Allah Ta'ala hadirkan tu, ada kebaikan-kebaikan yang besar. Macam yang Pak Yu sebut tadi lah, mungkin yang mata memandang ni ada 11 orang, 12 orang. Mungkin hari ni kita sembang santai biasa je. Mungkin satu hari nanti mungkin dia akan jadi suatu orang kata macam suatu momentum yang sangat besar yang boleh mengisahkan orang. Dia sebenarnya dia tak mesti macam kita sebut lah Pak Yu, dia tak mesti kuantiti. Kuantiti belum menjamin kualiti. Betul. Yang penting kualiti. Sebab tu dalam perang Badar sendiri, walaupun golongannya sedikit boleh mengalah golongan yang besar, tapi kenapa kualiti? Tapi kalau kuantiti banyak rapuh, tak ada benda, rempuh begitu je. Cuma bayangkan, kita nak masyarakat positif. Saya cuma perlukan seorang saja positif untuk rawat pesakit. Salah seorang pun cukup. Mak, ayah atau isteri. Salah seorang pun mencukupi. Ayah tak percaya, ayah masih lagi dengan pemikiran lama. Mak masih ada rasa cinta dekat anak, ihtiat untuk ni. Ataupun isteri, mak bapak semua tak mau dah, tapi isteri. Sebab apa? Sebab dia, bila kita bagi treatment, jika dia orang bawa kepercayaan yang tak boleh pulih, dia orang akan torture pesakit walaupun pulih. Pergi mana tadi? Kita dah buat rawatan. Pergi mana tadi? Pergi ambil barang lagi lah? Ada lagi ke? Ni pesepah duduk bilik, pesepah dan tandas, pesepah tak keluar, duduk sofa. Jadi semua serba salah selagi pemikiran ni kita tak buat. Sebenarnya yang perlu dirawat paling utama adalah masyarakat. Sebab pemikiran mereka dah lama diracuni. Dia Pak Yu, saya tengok lah, mungkinlah kita macam kita bicara ni daripada segi sudut pandang kita untuk merawat. Tetapi lah daripada segi orang kata satu benda yang sangat besar jugalah, mungkin pesakit dan juga perawat, kita sama juga. Dia panggil satu, dinamakan sebagai pengurusan emosi. Sebenarnya macam mak ayah ni saya tengok juga, macam baru ni ada satu kes ni dadah lah kes kahwin. Ada satu orang tu dia nak berkahwin, tiba-tiba bila dia masuk Minang, ayah perempuan ni dia tak terima. Dia kata aku tak sudi, dia kata. Jadi dia pun datang ke ada saya bertemu lah, ada orang buat bertemu, saya berjumpa dengan dia. Dia kata kami nak kahwin juga, walaupun ayah dia tak terizinkan, dia nak kahwin juga, dia kata. Saya kata dia jarang seorang ayah ni nak biarkan anak gadis dia, kalau orang tu elok, perangainya, adabnya, jarang dia tak lepas. Kerana dia itulah yang diharapkan oleh seorang ayah apabila anak dia nak kahwin. Saya kata cuba cerita apa masalahnya. Rupa-rupa bila cerita dia kata si tunang dia ni pernah berjanji. Dia kata nanti bila sebelum dia kahwin nanti, dia nak baiki rumah pak mentua dia, nak pakai pak mentua dia ni, nak bagi cantik, bagi apa, bagi semua gitulah. Ini bukan rasuah ni, tapi nak cerita kesungguhan dia. Jadi bila sampai masa awak bercakap beri satu harapan, tetapi awak tak tunaikan benda tu. Jadi bila sampai satu tahap, dia hilang satu kepercayaan ataupun rasa kecewa tu. Bila dia rasa kecewa ni, dia tak boleh nak kata nak emosi secara normal dah. Dia jadi kata kekecewaan dalam hidup tu, dia jadi palau lah. Macam tadi lah, macam mak ayah kadang-kadang saya tanya, kenapa biarkan anak-anak dadah begini? Dia kata cuba bayangkan encik, dia kata saya bela dia
ada tapak tangan daripada kecil. Segala kasih sayang saya dah bagi dah, dia kata. Saya dah bagi macam-macam benda dah, tapi ini balasan mana kekecewaan dia yang tersangat. Mana di sini kita nampak pengusaha emosi tu gagal. Maknanya pada pesakit itu perlu juga, tapi sebenarnya kepada perawat ni juga memang main peranan lah. Itu sangat-sangat penting. Kalau satu pihak je, dia tak jadi juga. Jadi dia mesti mula-mula utama adalah yang keliling dia. Dapat seorang pun okey. Sebab bila seorang ni terima yang pesakit ni sihat, yang pesakit ni sihat dengan penerimaan mak dia ataupun isteri dia, yang lain akan tengok perubahan ni. Sebab saya pernah ada dekat belakang satu kes ni, ustaz lah, pesakit ni ustaz, okey, mengajak. Dan mak dia kata, dia kata saya malu nak beritahu dekat Pak Yus anak saya kerja apa-apa tu. Dia beritahu anak dia, ustaz, baik, masa nak ambil rawatan ayah tentang, tapi mak nak buat rawatan pakai kredit kad kakak. Allah. Pakai kredit kad kakak. Bila dia orang berjaya ambil treatment, hari yang ke-5 macam tu, ayah dia bersungguh-sungguh nak jumpa saya, nak bercakap dengan saya. Sebab orang tak boleh jumpa saya. Nak jumpa saya tak boleh. Tapi dia ni pelik, dia nak jumpa sangat-sangat. Rupanya ada cerita belakang sebelum ambil treatment ni, lebih kurang macam boleh jadi dia sangat-sangat kata mengarut lah apa semua. Bila tengok anak saya dapat 4 hari 5 hari tu dah sangat berbeza, dia seolah macam nak minta maaf. Pak Yus, saya nak jumpa Pak Yus juga. Sekian rezekinya waktu tu hari jadi anak saya. Jadi saya kata ada majlis tuan, ni 2019. Saya kata datanglah. Sebab orang yang nak jumpa saya, syarat dia 1 jam 1,000. Itu maksudnya saya letakkan benda tu. Tapi dia kes macam ni, saya kata mungkin dia nak lepaskan sesuatu kan. Lagipun time tu okey lah, saya kata datang. Saya kata pun datang hari ni, ada majlis, datang ni. Dia datang, dia punya seronok, boleh jumpa, boleh apa nama, dia boleh cerita. Dia kata boleh buat jadi macam tu kan. Dia pun cerita lah anak dia sekian-sekian macam ni. Tu hasil, subhanallah. Tuan, kalau saya tak letak syarat tu tuan, saya pakai tak lena orang penuh depan rumah tuan. Betul, faham. Tapi itulah dia. Sebab apa? Kita nak bagi komitmen lebih ramai orang. Jadi medium online ni boleh berkongsi ramai-ramai. Sungguh. Kita kongsilah ramai-ramai. Sebab saya rasa apa yang Pak Yu kongsi ni, kalau buat seminar ni, air ribu ni. Ya, amin, insyaAllah, mudah-mudahan. Masya-Allah. Mudah-mudahan. Dan kita boleh hadapi pun, andai kata tak ada rawatan sekalipun, kita boleh rendahkan risiko jika masyarakat positif. Sungguh. Sebab tu disebut dalam Islam sini, disebut. Sebab tu dalam konteks masyarakat kita ambil pada mula lah. Ya. Sebab tu dalam konteks usrah, kita mula usrah biasa. Dia bermulanya masyarakat ni daripada individu, dipanggil fardu muslim. Ya. Apabila adanya seorang lelaki yang soleh bertemu dengan wanita yang solehah, maka dia membentuk satu, dipanggil bait muslim, satu keluarga yang Islam. Di situ dia akan melahirkan zuriat-zuriat, dia akan jadi anak-anak, dipanggil keluarga, usrah baiti jannati. Masyarakat ni dia daripada keluarga-keluarga nak akan bentukkan masyarakat. Bila masyarakat yang terbentuk daripada asas agama yang kuat, akhirnya dia akan membentuk satu dinamakan sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi terah dia di situ. Misi berperanan tu yang macam Pak Yu sebut tadi, dia mesti ada suatu environment ni, kita sebut environment positif kita sebut. Tapi dalam Islam dia panggil bi'ah salihah. Bi'ah salihah. Macam sekarang dah tak ada bang. Kalau Pak Yu tengok sekarang, kalau dulu saya ingat zaman-zaman ini kita masuk balik forum ni, ingat ending lah tadi. Macam dulu saya ingat abang, sikit lah nilai lepas ni saya nak out sekali lah. Okay, dia panjang kita. Macam dulu saya ingat abang, Pak Yu, masa saya kecil-kecil dulu, kita ambil kejiranan lah, masalah kejiranan je. Dulu kecil-kecil kalau kita pergi main kat rumah orang, kita buat hal, tak dan kita balik ke rumah memang kena piak dak tuan rumah lah. Balik di rumah duk cerita ke mak ayah, tadi tu pakcik tu pukul, dia bukan marah, dia masuk bilik, dia tambah lagi, dia pukul kita lagi, dia tak pergi sana. Hari ni kalau kita pukul anak orang, siap lah mak bapak dia datang, bapa hang pukul anak aku dia dah. Maknanya dulu mana semangat masyarakat ni tak ada. Tengok macam kundi kahwin juga kan. Dulu kalau di kampung, kenapa kita buat cara makan beridang, masak sama-sama, duduk beridang, makan sama-sama.
lepas tu basuh pinggan, siang lauk, macam-macam buat. Dia sebenarnya masyarakat. Dia sebenarnya masyarakat. Hari ni makan buffet, kadang-kadang saudara mara pun tak datang. Yang kahwin ni, anak saudara yang kahwin ni adalah adik-beradik dia. Dia datang sepulang juga, datang makan buffet, makan balik. Itu je. Jadi mana kemasyarakatan sudah kita sebenarnya, itulah boleh kita katalah, bila hidup di zaman akhir ni, kebanyakan orang memikirkan, sebenarnya saya nampak dah, kalau saya fikir-fikir takut, macam kita, bila kita cerita tentang Masya ni, Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi, dia kata ketika itu orang akan memikirkan tentang diri masing-masing je. Aku selamat ke tidak, ni macam mana aku nak lepas tidak. Jangan kira orang lain, anak bini tu tak kira macam tu. Tapi gambaran tu dah ada pada kita hari ni. Kita seolah-olah hari ni kita memikirkan hidup kita je. Jiran sebelah kita nak makan ke tak makan, hampa yang boleh lah. Ya, ada anak ham yang jadi anak aku sudahlah. Maknanya bila tiada benda yang Nabi sebut man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhu. Nabi bagi jelas kepada kita. Nabi kata siapa-siapa yang tak mengambil berat perihal Islam yang lain, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhu, bukan daripada kalangan mereka. Maknanya semangat ini kita tak ada sebenarnya. Macam syukur macam Pak Yu ada orang yang Allah Ta'ala detikkan hati untuk buat satu perkara ni. InsyaAllah saya yakin dan percaya suatu hari nanti benda-benda ni nanti akan diambil. Kita boleh bentuk satu modul, kita boleh bentuk satu benda yang orang kata benda yang lebih manfaatkan bersama lah. Apa yang kita buat usaha peribadi, betul peribadi, tetapi secara orang kata macam macam Pak Yus ni X-Force sebagainya, dia bila bergerak secara individu ni, dia berkesan, tapi dia individu lah. Tapi bila bergerak dalam satu team, dia lain sikit dia punya pergi dia tu. Itu yang saya kata. Bukan kita tak nak bersama tim. Memang kita nak ada tim. Kita nak lebih ramai lagi. Dulu saya punya imaging, apa yang saya nak buat adalah saya nak support pusat pemulihan seluruh Malaysia. Bagi tahu ini benda dia, benda ni macam ni. Dan saya pernah pun hantar saya punya paperwork dekat saya hantar macam tu kan. Yalah, secara apa proposal, dan pernah juga hantar dekat YB, dekat Semenyih sini apa semua. Macam tu kan. Lepas tu okay. And then dan saya pun pernah juga pergi lapor diri saya dekat ADK, tempat dekat dengan saya, dan saya tunjuk result apa semua, dan benda tu sepi. Sampai ingat saya kata apa, ada pusat-pusat pemulihan yang kita kata kita ada satu benda yang boleh meningkatkan pemulihan. Contoh korang setahun ataupun 2 tahun, kita boleh buat benda ni sebulan. Maknanya anda kata 1 tahun you boleh ambil 10 contoh. You boleh jadi 10 kali ganda you ambil kes. Sebab kita benda tu boleh settle dalam masa sebulan je. Dan pernah juga yang NGO ni pemulihan dadah yang paling popular dekat Malaysia ni, dia punya presiden jumpa dengan saya kat Semenyih. Dia kata dia jumpa dia masa tu Free Rap Malaysia. Panggil saya jumpa dengan ni. Lepas tu dia kata apa, saya jumpa dia tu, dia kata kat saya, macam mana you boleh buat benda ni sedangkan kita dah 30 tahun buat. Masih guys, nak chat sikit, thank you. Subhanallah. So saya senyum je lah kan. Lepas tu saya pun terangkan macam saya terang tadi. Tuan-tuan, masa saya terang tu dia buat apa? Dia main handphone. Terapi pemulihan dadah di arti Melayu. Saya pun stop tu. Cukup. Dekat tu. Saya tengah terang-terang mula dia bagi tahu kita ni dah buat, ada pesakit-pesakit dia panggil lagi, saya suka panggil pesakit. Ada penagih-penagih dia kata kita dah rawat 2 tahun dah okey, dah sihat dah. Tapi bila kita lepas dia keluar, dia kembali kepada kepala dadah tu, dia tak keluar. Sebab ubat yang kita sebut tadi lebih 5 tahun tak hilang daripada badan. Itu ubat macam ubat biasalah, tak apa sebut jenama lah kan. Ingat boleh sikit kepala macam tu kan. Lebih 5 tahun dalam badan. Jadi benda ni akan menarik lagi. Bila dia dah keluar apa semua, dia masih lagi tertarik dengan benda. Ibarat macam ni, orang yang gemuk suka makan asam sebab badan dia minta asid. Macam tu juga orang yang dulu kita tak isap okok, okey bila isap okok badan minta nikotin. Sama juga mereka dengan isu drug, badan dia minta drug tu. Apa yang perlu kita buat adalah kita ditok. Tengah saya cerita tu dia minta telefon. Dia main telefon. Dia macam tak minat
Betul dah habis. Okey. Ya dah. Selesai. Yang syoknya, dia boleh ambil saya punya proposal, dia screenshot masuk dalam dia punya presentation. Yang bestnya, segala background tak ubah, tak buang apa semua. Saya tengok, kau pakai aku punya. Dia kena urine test tu lah. Dia kena urine test katanya. Dia kata, kau kata kau tak percaya. Dia cakap dia tak percaya. Dia beritahu dekat dia tak percaya. Kau cakap tak percaya, tak payahlah ambil aku punya proposal apa semua ni. Pak Yus, dia satu pengalaman lah. Dia gini, dia sebenarnya bila kita habis sinilah cerita biar orang dengar lah. Dia ada satu sifat manusia ni. Dia memang begitu dah. Dia suka mengambil hasil kerja orang. Dia nak dapat dia punya kredit dia tu. Dia nak dapat dia punya kredit. Tapi contohlah macam dia kata, dia ambil lah paper proposal Pak Yus punya. Adnan. Sampai masa kan, bila dia kena implement benda tu, dia tak boleh nak buat tau. Dia akan pergi cari balik lah. Sebab dia hanya boleh buat benda tu berdasar pada teori, tapi praktikal dia tak tahu. Yang kita cerita ni praktikal. Kita cerita ni praktikal. Sekian. Kemudian dia tengok, ini aku punya. Tengok, tapi tak apalah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya dia boleh membawa satu idea yang baru. Yang kita cerita tu, dia bawa benda ni, kan? Tak apalah. Sebab apa? Benda tu duduk pada diri kita, hati kita. Dia tak ada, kalau dia buat situ pun tak ada roh